Jom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ustaz. Alhamdulillah. Tapi suara sengau sikit. Makan ubat. Ya, minum kopi dulu. Kopi. Ya, Nescafe kau. Jangan. Nescafe tu banyak gula tu. Apa dia? Nescafe banyak gula, jangan. Tak pakai gula. Okey, Ustaz. Pakai apa yang apa? Tak-tak tu. Yang gula apa sintetik tu. Oh, yang ni tu. Apa nama gula tu? Stevia tak pakai. Tu yang stevia saya tak pakai. Saya pakai yang bukan stevia. Stevia pahit tak payah. Bukan stevia, Ustaz. Stevia, bukan stevia. Stevia. Warna, dia ada kotak warna putih, biru, penutup biru. Betul. Dia botol kecil tu. Itu okey ke? Entahlah Ustaz. Sebab dia orang kata ada yang tak okey, ada yang okey dia orang kata. Sebab apa? The long run tak bagus sebenarnya. Entahlah Ustaz. Saya pun tak pasti. Saya pakai juga. Orang kata itu gula sihat kata dia. Tak adalah. Gula dia, gula baik kata dia. Ada kata gula jahat, gula baik. Enggak adalah, tak ada makna tu Ustaz. Gula okey, kita yang tak okey. Tu ada. Kita yang tak okey Ustaz. Kita yang gula. Gula tu okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Haji Syarudin boleh share insya-Allah kita boleh mula ke Ustaz? Saya dah buat FB live dah. Dah start dah. Ya, simpan ni. Okey. Right. Haji Pozan kat surau ke? Sebetul Ustaz, pasal 45. Betul.
Saya boleh mula ke Ustaz? Ya. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita menyambung kuliah kita secara online dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Ya. InsyaAllah pagi ini sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pandukan kitab Faidul Majid Limpah Kurnia Ilahi. Muka surat 45. Masih lagi di bawah tajuk hukum akal. Tajuk di bawah tu peranan akal dalam menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan kemustahilan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akal ini dengan penuh keistimewaan kerana mampu mengenal sebahagian sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Sunnatullah maknanya cara Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan alam inilah. Itu sunnatullah, cara Allah. Sunnatullah tu cara Allah. Dan daripada sunnatullah itulah berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum adat, seterusnya hukum akal. Dakwaan bahawa pendekatan logik akal yang sejahtera tidak boleh membawa kepada sebahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu perkataan yang dusta. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menggunakan pendekatan tersebut seraya berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Maksudnya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Surah Anbiya ayat 22. Dia terjemah separuh saja. La fasadata, sampai situ saja dia terjemah. Sambungannya fasubhanallah, maha suci Allah, rabbil arsy, Tuhan yang menguasai arasy, amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Sekarang ni nak tanya, adakah kita semua ni berakal? Berakal semua Okey, saya nak tanya, siapa boleh terangkan maksud ayat tersebut? Menggunakan akal. Siapa boleh terangkan? Tanpa menggunakan akal, cuba try tengok. Tanpa menggunakan akal, cuba terang tengok mana ayat tu. Ayat Quran, ayat Al-Quran. Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, maka tentulah kedua-duanya, langit dan bumi itu akan binasa. Maksudnya, kalau ada Tuhan lain,
binasalah langit dan bumi. Cuba terangkan sikit. Kalaulah anak kita tanya misalnya, ayah, kenapa dalam Al-Quran adik baca kata terjemahan dia kalau ada Tuhan lain rosak binasa bumi dia. Dia tak faham lah. Kita cakap apa? Jangan gunakan akal. Jangan gunakan akal. Itu Asy'ariyah, Aristotle. Kita salah ikut salaf. Tapi tak faham ayat ni. Faham tak apa. Macam tu dia cakap. Siapa boleh terangkan? Dah berkitab-kitab dah. Akidah khatam. Ini dah pusingan kedua kitab ni. Ni semua berakal semua ni. Ini semua berakal. Hebat-hebat semua. Kalau tak duduklah Prima Gajang. Duduklah flat je saya ni. Wahai sekalian orang yang berakal, sila terangkan makna ayat ini. Okay, Ustaz, saya cuba Ustaz. Okay, maksudnya kalau ada Tuhan lain selain Allah, maksudnya akan bergaduh lah semua Tuhan ni. Jadi rosak lah kalau apa ni kita punya semua alam semesta ni. Tidak betul Ustaz? Ada yang setuju, ada yang nak bangkang atau yang setuju? Setuju Ustaz. Ya. Tak ada nak bangkang Okey. Itu kita kata fahaman yang rasanya semua orang boleh faham lah. Semua peringkat boleh faham maksudnya. Kalau kita kiaskan dengan benda lain, contohnya satu kereta ada dua driver. Satu kereta, dua driver. Belah kanan dengan belah kiri. Sekejap lagi kita ada simpang. Orang nak pergi kanan, seorang nak pergi kiri. Agak-agak kereta tu berjadi. Okey, itu yang simple. Ini ulama' yang mutakallimin ni. Jadi kalau dia orang kita nak setkan ukuran standard kita, Islam ni punya akal tu bukan sekadar macam tu saja. Maka ulama' kita keluarkan daripada ayat ini suatu yang dinamakan sebagai burhanut tawarud dan burhanut tamanu'. Ini secara betul-betul orang kata standard tinggi ni lah. So di sini Allah Ta'ala tak terangkan kenapa semua. Tapi kerana Allah Ta'ala tahu aku beri akal kepada manusia dan sebahagian manusia tu dia mampu meneroka akal dia lebih daripada yang lain. Maka untuk menandingi konon-kononnya golongan-golongan berakal di kalangan falsafah yang hebat-hebat tu, mereka boleh menyusun macam-macam teori kan. Maka ulama' kita menyusun daripada ayat ni, lahirlah satu yang dipanggil istilah ni burhanut tamanu' dengan burhanut tawarud. Okey. Apa itu burhanut tawarud tamanu' tu apa dia? Okey, di sini bila dia kata lau kana fihima alihatun illallah. Illa di sini bermaksud ghaira. Illa bermaksud ghaira. Kalau maksud illa jadi selain Allah. Jadi dia tak kena ayat tu. Mana kalaulah ada pada langit dan bumi alihatun ghairullah, maksudnya Tuhan selain Allah. Dia tak boleh terjemahkan kecuali Allah. Fihima illallah maknanya tidak ada ada padanya langit dan bumi itu Tuhan kecuali Allah. Selain kecuali Allah dah jadi pengecualian. Pengecualian tak sesuai ayat. Maka dia kata selain Allah. Maksudnya Allah pun ada, Tuhan lain pun ada. Okey, la fasadata akan rosak binasa. Jadi di sini ni asalnya yang dikeluarkan dipanggil burhanut tamanu' ataupun takhaluf. Bolehlah istilah dia banyak. Burhanut tamanu' ataupun takhaluf, iaitu saling bercanggahan, saling tidak samalah dia punya pendapat. Sebab apa kita tahu sesuatu itu ingin dijadikan, pertamanya mesti ada kudrah lah. Mesti ada kudrah, ada kemampuan. Yang nak menciptakan langit dan bumi ini mesti ada kudrah, ada kuasa, ada kemampuan. Yang kedua ada keinginan. Yang kedua ada keinginan, iradah. Yang ketiga ada ilmu. Jadi
Kalaulah tak ada salah satu daripada ni, apa lagi yang ketiga-tiga tak jadi. Okey. Bila kita pertama sekali kita kata alihatun illallah, Tuhan selain Allah. Maka kalau kita nak meletakkan posisi Tuhan lain tu sama dengan posisi Allah Ta'ala sebagai Tuhan, maka dia kena sama. Dia kena sama. Kalau dia tak sama, yang lebih itu akan dianggap Tuhan. Kalau maksudnya Tuhan tu pun kena ada kudrah juga, kena ada iradah juga, kena ada ilmu juga. Bahkan semua sifat mesti sama. Kalau kata tak, Tuhan tu dia kurang sikit pada Allah, itu baik tak payah jadi Tuhan. Tak boleh. Dia mesti yang paling hebat, paling ni jadi Tuhan. Ini dia Allah kata macam ni seolah-olah kalaulah ada Tuhan selain Allah, maksudnya sama level dia dengan Allah Ta'ala. Sama-sama ada maha kuasa, sama-sama maha kendak. Maka akan hancur. Sebab apa? Maksudnya, katakanlah nak menciptakan alam semesta ni. Kalau salah satu daripada kedua Tuhan tu tak bersetuju dengan Tuhan lain, kehendak siapa yang akan terlaksana nak tanya? Tuhan A kata, aku nak ciptakan langit. Tuhan B kata, tak nak, aku tak nak. Akhirnya apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi? Adakah terciptanya? Mustahil. Takkan tercipta. Tak tergambar pun dalam otak kita akan terciptanya. Sebab apa? Apabila Tuhan itu berkehendak, maka ta'aluk sifat kehendak dia itu pasti berlaku. Dan apabila berkehendak, pasti kudrah akan merealisasikan kehendak itu. Kudrah akan merealisasikan iradah, kehendak. Jadi kuasa Tuhan tu akan mewujudkan kehendak dia. Jadi Tuhan A nak mewujudkan langit dengan kehendak dia, Tuhan B pula tidak mahu mewujudkan. Dan bila tidak mahu mewujudkan, maka takkan terrealisasi. So nak tanya, Tuhan mana yang terrealisasi dia punya kehendak dia? Kudrah dia, kudrah yang mana satu? Kudrah Tuhan yang mana satu yang berjaya mewujudkan alam ini? Yang berjaya mewujudkan alam ini ke ataupun yang tak mahu wujudkan? Mustahil. Mustahil. Okay, ada kata tak, dia kerjasama. Dia saling bekerjasama. Tak mungkin, sebab apa? Satu kesan daripada dua orang mustahil. Kesan, bila sesuatu itu dia berhubungan dengan benda tu, bertakluk dengan benda tu, dia tak boleh datang daripada dua. Sama ada Imam Ghazali bahas panjang dalam bab. Dia kata, contohlah, maknanya separuh langit Tuhan lain ciptakan, separuh langit Tuhan satu lagi ciptakan. Contohnya langit 7 lapis kan. 3 lapis tengah Tuhan ni ciptakan, 3 lapis tengah Tuhan ni. Nak tanya, Tuhan yang ciptakan 3 lapis tengah tu, dia mampu tak cipta 7 sekali? Dia mampu ke tak? Kalau dia mampu cipta 7 sekali, kenapa dia hanya ciptakan 7,5? Kenapa kalau nak bekerjasama lah, dua-dua setuju kan nak ciptakan langit? Yang mana yang hebat? Yang menciptakan dengan dia sendiri yang ciptakan 7, ataupun kau 3,5, aku 3,5 lah. Jelas di situ. Jadi kalau tak setuju, memang tak jadi ya. Tak jadi, tak wujud alam ni kalau tak setuju. Kalaulah Tuhan yang kata, yang mana kehendak Tuhan yang nak menjadikan itu yang jadi, yang mana tak nak menjadikan tu tak jadi, maka dia bukan Tuhan. Dia tak layak jadi Tuhan. Dia tak nak jadikan, tetapi Tuhan satu lagi kata nak jadikan. Akhirnya kehendak Tuhan yang nak jadikan itulah yang terlaksana. Kehendak yang tak nak jadikan tu tak terlaksana, baik tak payah jadi Tuhan. Kau punya kehendak tak terlaksana. Kalau nak kata terlaksana kedua-duanya, lemah. Mana boleh saling satu benda menjadi hasil atau kesan daripada dua orang yang berlainan. Kalau bekerjasama, lemah. Itu sebab tu Allah kata mustahil, takkan wujud. Lafaz tak. Tapi ingat, tengok perhati ayat baik-baik. Allah kata law. Allah sebut Al-Quran law. Allah tak kata Allah gunakan law. Pasal apa? Law ni kalau. Sekiranya ataupun kalau lah.
Kalau. Sebab apa Allah Ta'ala kata kalau? Kita nak tanya, benda tu, kalau benda kalau ni dia terjadi ke tak terjadi? Kalau tak ada. Okey, di mana kalau kita sebut kalau lah, di mana benda tu kalau? Di akal. Kalau tu semuanya di akal manusia. Kalau lah aku ni kan, kalau lah aku ni kan, kalau lah. Kalau tu benda yang tak jadi lagi. Benda tak jadi, tak wujud lagi. Fil kharij itu tak wujud. Pada realiti belum ada lagi. Kalau ni di sini. Kalau. Semuanya kalau di sini. Di otak, di akal. Jadi kalau Allah Ta'ala nak turunkan ayat ini, dia kata kalaulah berlaku. Tapi manusia tak diberikan akal. Maka ayat ini sia-sia. Tak ada siapa. Cuba ayat ni turun kat binatang. Weh kucing, kalaulah Allah Ta'ala. Kucing, miau, miau. Bila Allah guna kalau, maknanya mesti ayat ini ditujukan kepada orang yang berakal, dan orang yang berakal tu akan fikirkan dia punya kalau dia tu, dia akal. So siapa kata Allah Ta'ala tidak boleh menggunakan akal untuk menetapkan akidah, untuk memahami Al-Quran. Jelas Allah Ta'ala bagi akal tu, lepas tu dia turunkan ayat Al-Quran, kau gunakan akal. Ini ayat ni jelas. Orang yang tak ada akal takkan boleh faham ayat ni sebab dia law. Law tu kalau. Kalaulah ada dua Tuhan. Sekarang ni ada dua Tuhan ke? Tak ada dua Tuhan. Mana ada dua Tuhan? Yang dakwa kata Tuhan itu dakwaan saja. Dan dakwaan tu di mana? Di akal juga. Mendakwa Tuhan tu, Isa anak Tuhan itu dakwaannya di akal dia saja. Hakikatnya, realitinya bukan. Mana ada satu je Tuhan. Mustahil. Jadi law ni saja dah menunjukkan orang tu dia ada akal. Kalau yang menurunkan wahyu ini, bila dia gunakan law, tapi dia tak bagi, maknanya yang diturunkan wahyu dia tak bagi akal, maka dia pun bukan Tuhan. Dia pun jenis jahil lah, na'udzubillah lah. Dia turunkan ayat kalau, tapi dia tak bagi manusia tu akal tu mikirkan kalau. Sebab kalau tu di sini. Benda kalau tu benda di otak, di akal. Maknanya kita hanya bayangkan, kalaulah ada Tuhan, hancur alam semesta ni. Kalau je. Kalau ni hanya bayangan-bayangan di fikiran saja. Kalau orang tu tak ada akal, macam mana dia nak faham ayat? Faham Ini satu je. Ini baru satu ayat je. 600 lebih ayat ada. 600 lebih, kata Imam Sanusi, 600 lebih ayat. Yang mana kalau orang tu tak guna akal dia tak faham. Dia tak akan faham. Bahkan ayat ujung-ujungnya itu akan meletakkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Semuanya ayat menunjuk kenapa kamu tak mau fikir, kenapa kamu tak mau gunakan akal kamu. Kenapa kamu tidak memerhatikan dengan penelitian akal. Semua ayat 600 lebih. Hukum hakam pun 500 ayat, 500 lebih kurang 500 ayat. Ini yang tentang akidah ni, untuk memikir tentang Allah ni 600 lebih. So apa lagi nak? Akidah tak boleh guna akal. Akidah tak boleh guna akal. Dia nak guna apa? Guna lutut. Ayat ini secara jelas menunjukkan antara kepentingan akal dan peranannya dalam menyingkap sebahagian daripada hakikat kebenaran. Menyingkap hakikat kebenaran yang melibatkan bab ketuhanan. Islam tidak pernah menafikan keistimewaan akal yang mampu mencapai sebahagian daripada kunci kebenaran. Oleh kerana itulah Al-Quran sering menyeru agar manusia menggunakan akal mereka untuk berfikir tentang kebenaran yang dibentangkan oleh Islam. Bahkan akal itu tujuan utama, maksud utama Allah Ta'ala ciptakan akal itu supaya manusia berfikir tentang ketuhanan dia. Tetapi manusia yang tidak tahu peranan akal tu, dia gunakan akal dia cipta handphone, cipta satelit, tak ada masalah. Tapi dia lupa peranan sebenar akal tu Tuhan ciptakan tu apa.
Bahkan yang lebih teruk lagi menafikan peranan akal dalam bab ketuhanan. Itu lagi tak ada akalnya. Seperti mana Allah Ta'ala ciptakan mata untuk apa? Untuk kita melihat kebesaran Allah. Jangan melihat perkara-perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala ciptakan pendengaran kita untuk dengar Al-Quran. Dengar segala perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala ciptakan mulut suara bagi kita bercakap untuk apa? Qul huwallahu ahad. Qul semua Allah Ta'ala tak suruh cerita bab qul. Sembanglah bab-bab bola. Qul sembanglah bab-bab kereta. Qul sembanglah bab tak ada. Semua ini diciptakan. Al-Quran kata aku bagi manusia tu pendengaran, penglihatan, akal untuk dia berfikir tentang Tuhan. Fikir tentang Tuhan. Tapi kita dah sampai yang menafikan pula, oh tak boleh, akal tak boleh gunakan untuk akidah. Itu lagi tak tahulah. Lebih teruk lagi daripada orang yang dia tak cakap benda tu tapi dia gunakan akal untuk benda lain. Ini siap cakap lagi akal tak boleh guna untuk ketuhanan. Itu lagi tak tahu nak cakap apa dah. Ulama panggil hashwiyah. Dia panggil golongan hashwiyah. Hashawiyah ataupun hashwiyah. Golongan yang kalau bahasa-bahasa kasar dia bodoh lah. Golongan yang bodoh atau jahil. Tapi gelaran dia hashwiyah. Tidak sebagaimana agama lain yang bersikap menolak peranan akal sehingga membawa kepada pelbagai ajaran ketuhanan yang tidak dapat diterima oleh akal sejahtera. Islam mengajarkan sebuah akidah yang sejahtera yang mana akidahnya dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sejahtera. Lalu menjadi hujah kepada mereka yang tidak menggunakan akal sehingga sanggup menolak prinsip ajaran dan akidah Islam yang murni. Bahkan akal itulah senjata utama kita apabila kita berhujah dengan kelompok-kelompok, golongan-golongan yang tidak percaya kepada wahyu. Yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali ataupun percaya kepada Tuhan yang bukan Allah lah. So senjata utama kita akal sebab dia pun ada akal, kita pun ada akal. Kalau kita nak bawa Al-Quran hadis berhujah dengan dia, dia tak percaya pun. Dia tak percaya. Orang Islam sendiri pun tak percaya Quran hadis. Akak tutup pintu. Orang Islam sendiri pun kadang-kadang tak dapat nak menghadamkan Quran hadis. Dakwa je lebih Quran hadis tapi bila bagi ayat ni pun tak faham pun. Kalau orang yang menerima Quran hadis tiba-tiba kata akal tak boleh pakai, itu tak tahu pula. Hanya sekadar mendakwa saja kalau kita ikut Quran hadis. Quran suruh kau guna akal, lepas tu kau tak guna akal. Lepas tu kau kata kau ikut Quran hadis. Apa sebenarnya? Mungkin kau ikut Quran guna nafsu kau. Kau faham Quran hadis ikut nafsu kau bukan ikut akal. Mustahil orang yang diberikan Quran hadis tidak menggunakan akal dia untuk memahami Quran hadis. Kalau tak jadi apa? Ya, dia akan faham Quran hadis ikut nafsu dia, bukan ikut akal. Okey, jalan mengetahui sesuatu. Jalan ataupun cara lah. Jalan ataupun cara untuk mengetahui sesuatu dengan untuk mengetahui satu perkara. Para ulama kalam ni ulama yang membahaskan tentang akidah lah menggunakan hukum akad. Menegaskan bahawasanya diketahui sesuatu itu dengan 3 perkara. Maksudnya kita nak mengetahui sesuatu itu macam mana? Dia ada 2. Dia ada 3 lah. Dia ada 3. Yang pertama kita yang ingin mengetahui. Kita yang ingin mengetahui lah. Kita ni manusia yang ingin mengetahui. Yang kedua, perkara yang nak diketahui. Perkara yang nak diketahui. Yang ketiga, proses itu. Antara kita dengan yang nak mengetahui dengan benda yang nak diketahui itu
dia mesti ada proses dia, mesti ada cara dia, mesti ada je cara, proses ataupun jalan dia untuk mengetahui. Itu maksud dia. So di sini diketahui dengan 3 perkara lah. Pertama, melalui kesan sesuatu itu sebagai petunjuk kepadanya. Contohnya ciptaan menunjukkan kepada kewujudan pencipta. Kesan. Bila kita tengok kesan daripada sesuatu itu, kita mesti tahu punca dia. Bila kita tengok kan, kita punya contohlah. Kita tengok apa ni, atap kita bocor, air menitik. Kita tengok atap kita air menitik. Apa pasal air ni menitik? Kita mula dapat tahu dah. Apa kita dapat tahu? Ini pipe bocor kot ni. Ini atap aku bocor ke ni? Air menitik je. Daripada air menitik kita nampak, ini ada pipe bocor ni. Itu contoh lah. Contoh kesan dia. Maknanya ada yang menyebabkan air tu menitik-nitik. Kenapa ni? Tak menitik pun elok je. Bila kita tengok kesan dia, kita tahu ada sebab dia. Betul Bila kita tengok berasap je, pasal berasap ni bakar ke? Bila kita tengok, kita tengok je benda tu, kita tahu mesti ada sebab-sebab. Faham Itu salah satu cara lah, salah satu cara untuk mengetahui. Yang kedua, penyaksian terhadap sesuatu itu. Kita betul-betul nak tahu benda tu, kita tengok. Kita tengok bocor kan. Kita kena buka, cari punca dia, kita tengok betul-betul. Maka kita akan dapat tahulah. Maknanya, kita betul-betul nak tahu benda tu. Contohnya kita nak tahu, macam mana kau buat kuih? Sedaplah kuih kau. Macam mana buat? Nanti aku dah buat apa rakaman dalam YouTube tu. Kau tengok macam mana aku buat. Maka dia tengok. Bila dia tengok, okey macam ni rupanya. Dengan menyaksikan, dia dapat tahu. Betul? Dengan menyaksikan, dia dapat tahu. Faham Jelas benda tu mudah. Contohnya, aku tak reti lah nak repair aku punya ni, rosak lah enjin aku ni. Alah senang je aku tunjuk kau. Aku tunjukkan kau. Macam ni. Mana kereta kau? Tunjuk. Dia kalau rosak macam ni kau kena buat macam ni, kau kena ni gunakan spana ni tunjuk. Kita tengok kan. Macam ni. Dapat tahu. Yang ketiga, dengan mengetahui hakikat zatnya secara tertentu dan menyeluruh. Para ulama kalam menegaskan bahawasanya kita hanya mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 cara sahaja. Daripada 3 cara tersebut, iaitu melalui kesannya dan melalui penyaksian kepadanya, sama ada dengan hati maupun dengan mata di akhirat. Kita tidak boleh mengenal hakikat zat Allah Ta'ala kerana tiada yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala melainkan dirinya. Okey. Sekarang kita yang ingin mengetahui, yang kedua perkara yang ingin kita ketahui, dan yang ketiga cara dia, proses dia untuk kita mengetahui benda tersebut. Okey, caranya dia dah bagi tahu dah 3, iaitu dengan melihat kepada kesan-kesan dia. Kesan-kesan daripada sesuatu itu kita dapat tahu di sebaliknya ada sesuatu yang lain. Yang kedua, kita melihat sendiri benda tu. Yang ketiga, hakikatnya memang kita tahu betul. Contohnya handphone ni apa benda sebenarnya? Dia godek handphone tu, dia buka, dia tengok, dia kaji satu kalau dia betul-betul pakar lah. Chip-chip ni semua apa peranan dia, macam mana boleh ada munculnya gambar kat handphone ni, macam mana dia boleh terima signal daripada ni. Dia betul-betul tahulah hakikat benda tu. Okey, sekarang ni kalau benda yang kita nak tengok tu dah ada depan mata kita. Benda yang kita nak tahu tu ada, kita boleh perolehi, kita boleh dapat. Sekarang ni macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala? Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala sedangkan Allah Ta'ala itu ghaib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ghaib. Kita tak nampak dia. So, tidak ada jalan melainkan dengan
Jalan yang ketiga tu dengan mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala itu mustahil. Bahkan mungkin manusia sendiri tak tahu hakikat diri dia macam mana. Mungkin manusia tak dapat mengetahui hakikat diri dia 100%. Mungkin tak sampai. Mungkin dia, setiap orang berbeza lah. Setiap orang mungkin berbeza dengan apa hakikat diri dia. Paling-paling pun doktor lah yang jenis tahu mengkaji. Tapi dia sampai bab roh saja dia kantoi. Betul? Sampai bab roh saja dia kantoi dah. Doktor pun tak tahu macam mana roh ni apa. Dia boleh kaji lah otak dia kaji, mata dia kaji, telinga dia kaji, jantung macam mana badan manusia tu berfungsi, perjalanan darah dia. Dia boleh kajilah, kaji-kaji itu pun kalau seorang boleh kaji semua tu, hebatlah. Hakikat manusia tu apa. Tapi bila sampai bab roh saja dia berpening. Dia dah kantoi dah, tak boleh dah. Bila sampai bab akal saja dia pun dah tahu dah apa benda tu akal. Sampai bab emosi pun dia dah mula dah. Benda tak nampak. Benda tak nampak habis, dia tak boleh buat apa. Dia terpaksa berpandukan kepada wahyu-wahyu atau berita-berita yang benar. Betul? Jadi kita mengenal Allah Ta'ala ni dengan cara yang pertama sahaja di dunia ni, iaitu dengan kita melihat daripada kesan-kesan dia. Bahkan itulah yang memang Allah Ta'ala tuntut daripada kita. Wahai manusia, perhatikanlah. Ayat yang saya selalu baca, yang orang yang faham, dia faham sangatlah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu dan perubahan si malam dan siang ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda apa? Tanda bahawa di sebalik penciptaan dan perubahan itu, penciptaan itu semuanya kategorinya jisim. Perubahan itu mewakili arat. Di sebaliknya kita boleh ketahui siapakah penciptanya, apakah sifat-sifat penciptanya, maka kita boleh ketahui melalui itu. Sebab ini adalah kesan hasil daripada zat yang pasti wujud, pasti berkuasa, pasti berkehendak, pasti berpengetahuan, berilmu. Pasti. Dari situ kita boleh tahu. Tidak, hanya orang yang berakal je lah yang faham ayat ni. Kalau tak guna akal, memang tak faham. Jadi kita mengenal Allah hanya dengan cara yang pertama di dunia ni. Cara yang kedua melihatnya di syurga. Cara yang kedua itu dengan melihatnya itu di syurga. Tetapi walaupun kita mengetahui cara pertama dan cara yang kedua nanti di syurga, tak akan dapat tahu yang ketiga tu. Hakikat Allah tak ada siapa pun boleh tahu. Bahkan Allah pun tak akan bagi manusia sampai tahap mengetahui hakikat Allah tu sebenarnya apa dia. Bahkan manusia sendiri pun tak faham lagi apa hakikat diri dia. Walaupun ulama-ulama tasawuf, bidang ilmu tasawuf cuba menghuraikan dalam ilmu mengenal diri kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Nak mengenal diri itu pun tak habis-habis lagi. Mengenal diri dari segala sudut. Mengenal diri manusia itu dari segala sudut. Sebab apa? Sama saja doktor ke, tasawuf ke, sampai bab roh dia kantoi. Sampai bab roh, sedangkan apa? Roh tu gaib dan bila nak kaji melalui wahyu dan hadis, Allah Ta'ala dalam Quran lagi dah beritahu. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang roh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu daripada urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu tentang roh melainkan sedikit. So Nabi pun tak dapat nak faham roh tu apa. Allah Ta'ala tak bagi ilmu tentang roh. Apalagi ahli-ahli tasawuf ke, ulama-ulama ke, memang tak dapat. Apalagi saintis ke, tak kira apa ni falsafah ke, roh kantoi. Siapa pun tak tahu. Allah tak bagi ilmu. Allah kata sedikit taklah bagi. Allah kata aku bagi sikit. Apa dia? Iaitu wahai manusia, kamu ni ada roh dan apabila sampai masa aku akan cabut roh kamu daripada badan, kamu akan mati. Kemudian roh kamu akan dikembalikan semula, kamu akan hidup semula, kamu akan dihisap nanti di padang mahsyar dan kalau kamu buat baik, taat masuk syurga selama-lamanya, kamu ingkar kafir, kamu akan neraka selama-lamanya. Itu saja yang diberitahu tentang roh. Dibuat daripada apa, saiz bentuk macam mana,
macam mana dia berinteraksi dengan badan. Itu semua tak ada siapa pun tahu secara tepat. Paling-paling pun buat andaian-andaian saja yang tak ada siapa pun yang boleh menentukan betul lah andaian kau memang tepat, memang betul. Siapa yang sebab semua tak tahu. Semua tak tahu. Maka tetap juga roh itu sendiri pun diketahui dengan cara kesan-kesan dia. Kesannya roh kepada manusia dia melalui pengalaman-pengalaman dikaji. Tetapi yang sebenarnya hakikat sebenarnya tak tahu. Kalau roh pun tak boleh tahu, macam mana nak tahu hakikat Allah? Isra' Mi'raj kan? Isra' Mi'raj. Berlakunya perjalanan berapa ribu tahun, 8,000 tahun lebih pada satu malam, tak tahu. Yang bahkan bukan satu malam sepanjang malam. Tempat tidur Nabi tak panas tak sejuk, masih panas lagi. Biasa kan kalau kita baring kat katil tu panas yang tak ada aircon lah. Panas je. Lepas tu bila kita pergi minum balik, kita duduk balik, panas lagi masih panas lagi tempat ni. Badan manusia kan panas. Manusia ni kan mamalia. Dia bersuhu berdarah panas. Jadi bila dia haba tu kan akan berpindah kepada tilam tu, bantal tu. Nabi balik masih panas lagi tempat tidur Nabi. Tapi perjalanan yang Nabi tempuh 8,000 tahun lebih. So macam mana nak explain tu? Macam mana nak faham? Itu saja pun kita tak faham dah. Kita tak faham dah. Apa lagi di syurga nanti kan? Di syurga nanti akan terus hidup tak mati-mati. Akan terus muda tak tua-tua. Makan pisang satu gunung pun tak sakit perut. Tak kencing, tak buang air besar, tak buang air kecil. Tak ada kentut, semua tak ada. Agak-agak boleh fikir ke? Fikirkanlah. Makan banyak mana kat dunia ni, pisang macam gunung, pisang 10 biji pun tak larat makan dah. 3 biji pun dah tak lalu dah. Try makan tengok satu tandan. Tak pecah perut, overdose, mati, viral. Ini makan pisang satu gunung pun tak ada apa-apa. Makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Itu pun dah tak boleh nak fikir dah macam mana. Macam mana nak fikir hakikat Allah Ta'ala? Faham Maknanya nak bagi tahu di sini Allah Ta'ala walaupun memberikan kita akal tetapi terbatas. Terbatas. Kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat sebenar ketuhanan itu tak. Kerana apa? Alat yang diberikan ataupun kemampuan yang diberikan itu iaitu akal pun terbatas. Allah pun tak menuntut kita mengetahui hakikat dia yang sebenarnya. Cuma Allah bagi tahu melalui wahyu, dia kata, okey wahai manusia, aku ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kamu kena apa? Akal kamu kena tunduk, benarkan. Dan aku ni satu, tidak ada Tuhan selain aku. Aku ni maha kuasa, aku maha berkehendak, aku maha mengetahui. So akal kau terima ke tak? Akal kau percaya ke tak? Gunakan akal kau, fikir, lepas tu benarkan dengan hati kau. Tasdik ataupun beriman. Itu saja. Aku tak suruh kau fikir aku ni, macam mana zat aku diperbuat pada apa, zat aku ni apa tak. Apa yang aku bagi tahu cukup. Cukup engkau benarkan dengan akal kau. Sebab tu orang gila tak perlu. Tak perlu beriman, tak perlu apa, tak perlu taat pasal apa dia gila. Akal dia ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala fungsi dia. Faham Okey. Apa yang tidak termasuk penilaian akal? Apa yang tidak termasuk penilaian akal? Para ulama ahli sunnah menjelaskan bahawasanya ada dua perkara yang tidak masuk dalam penilaian akal, iaitu akal tidak mampu memberi nilai padanya secara logik atau tidak mampu menghukuminya lah. Yang pertama, menghukum atau menilai perbuatan-perbuatan Allah. Menghukum dan menilai perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan. Kedua, menilai dengan penilaian baik buruk sesuatu perkara secara pasti. Pasti. Yang ini tahsin ataupun takbih. Tahsin ni menganggap baik, takbih menganggap buruk. Untuk menentukan sama ada ganjaran berhak didapati ataupun ancaman daripada sesuatu perbuatan tersebut. Penilaian tersebut hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariatnya.
Inilah yang membezakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah yang tidak tahu batas adab dan akal untuk berinteraksi dengan hakikat ketuhanan yang lebih besar. Di sini bilalah kita kata kita kena menggunakan akal kita, maka kita kena ingat satu benda. Maknanya walaupun kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh Allah Ta'ala gunakan akal, tetapi jangan melampau. Jangan melampau. Ada perkara-perkara yang kita tidak boleh menggunakan akal kita. Ada perkara yang kita boleh. Bahkan ada perkara yang wajib kita gunakan akal, ada perkara yang haram kita gunakan akal, dilarang. Sebagai ujian juga. Walaupun Allah Ta'ala beri akal itu untuk kita gunakan, tetapi ada puak yang menolak akal, menolak terus akal, melampau-lampau dalam menolak akal. Ada pula yang melampau-lampau dengan menggunakan akal. Di sini. Maknanya menggunakan akal berlebih-lebihan pun dilarang, atau menolak akal secara total pun dilarang. Dia kena, setiap perkara tu ada batasnya. Ada gunanya, Allah jadikan ada gunanya, tetapi ada batas. Bila Allah bagi ada gunanya, jangan kau gunakan pula melampau-lampau, melebihi batasan. Allah Ta'ala tak suka orang yang melampau batas. So kita pun menggunakan akal, tapi bukan kita guna melampaui batas. Sebab tu ada batasannya walaupun kita guna akal. So satu golongan yang melampau-lampau menolak akal, satu golongan yang melampau-lampau menggunakan akal. Yang terbaiknya yang sederhana, yang tahu batasan-batasan akal dan tidak juga menolak akal sepenuhnya. Okay, jadi dia bagi pertama, kedua tadi menilai hukum perbuatan-perbuatan Allah dan juga perkara-perkara. Contohnya membunuh. Membunuh tu baik ke buruk? Membunuh tu baik ke buruk? Ada kalanya membunuh itu baik, ada kalanya membunuh itu buruk. So siapa yang nak menentukan baik buruk? Allah Ta'ala. Hukum dia Allah Ta'ala. Allah kata ketika orang kafir cuba ingin memusnahkan agama Islam, menentang untuk maka kamu kena bangkit, kena perang dengan dia, dan kalau kena perlu bunuh. Dan orang yang membunuh orang kan, walaupun dia Islam, dia bunuh orang, kamu kena bunuh dia. Dia kena dihukum kisah, kena bunuh. Sebab apa? Kalau tak, sekejap lagi seorang dibunuh, semua dia nak bunuh. Orang yang berzina kena rejam tu dibunuh dan sebagainya lah. Ada kalanya, so yang menentukannya siapa? Allah Ta'ala, bukan kita. Akal tak boleh nak tentukan sesuka hati. Begitu juga menghukumkan perbuatan-perbuatan Allah yang pertama tadi, dia tak bagi contoh. Contoh je, kenapa Allah Ta'ala berbuat begini? Kenapa Allah Ta'ala berbuat begitu? Kita nak hukum tak boleh. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ada orang miskin, ada orang kaya? Kenapa Allah Ta'ala jadikan bayi tu lahir cacat? Kita tak ada hak nak hukum benda tu. Itu di luar kita punya batasan. Kenapa Allah Ta'ala tak hilangkan COVID? Kenapa Allah Ta'ala turunkan COVID? Kenapa Allah Ta'ala biarkan, katakanlah ni teori konspirasi lah kononnya. Kenapa Allah Ta'ala tak tolong umat Islam bila ada orang buat hukuman COVID ni? Kalau betul lah ni kalau. Kenapa orang rakyat Palestin tu, Israel sampai sekarang Allah tak tolong? Kenapa? Dia tu kenapa dia persoalkan perbuatan Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Sebab dalam pembahasan ni, Mu'tazilah ni, dia mengatakan apa kesan daripada benar perkara ni. Kesannya sekarang ni, kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa sebelum turunnya syariat Allah, maksudnya sebelum Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia, maka manusia ketika itu dia bebas daripada hukum. Sebab kita kata dalam ayat Quran Allah Ta'ala mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum itu melainkan kami mengutuskan seorang rasul. Ini ada dia punya akibat dia. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah kata setelah Nabi diutuskan, barulah wujudnya hukum-hukum di situ. Baru wujudnya hukum. Jadi sebelum diutuskan Nabi, sesiapa saja yang tidak beriman ketika itu, maka dia tidak akan dihukum. Itu kesan dia daripada Mu'tazilah kata tak.
siapa yang tak beriman sebelum Nabi diutuskan, dia tetap masuk neraka selama-lamanya. Termasuklah mak ayah Nabi tak beriman kepada Allah, tak kenal Allah kan. Kerana belum kenal Allah, Nabi tak bagi tahu. Adalah sebahagiannya yang mungkin mewarisi kan daripada agama Nasrani daripada Nabi Isa AS, dia mewarisi, okay, dia tahu. Habis tu yang tak tahu. Yang orang yang tak sampai kepadanya dakwah Nabi-Nabi yang sebelum, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu kan 600 tahun. Nabi yang terdekat sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu pun dah hampir 600 tahun. Tapi Nabi Isa tu diutuskan untuk seluruh manusia ke? Nabi Isa tak diutuskan untuk seluruh manusia. Nabi Isa diutuskan untuk kaum dia saja, Bani Israel. Jadi yang lain-lain tu, jadi ketika itu siapa yang tak beriman kepada Allah, apa nasib dia di akhirat? Adakah kafir masuk syurga? Kafir masuk neraka. Jadi kita kata selagi tidak ada syariat, selagi itu tidak akan dihukumi. Maknanya hukum itu sesuatu tu baik atau buruk, halal atau haram, wajib atau tidak, itu semuanya datang dari Allah Ta'ala, dari syariat. Ketika belum ada syariat, maka tidak ada tuntutan di situ. Tidak ada taklif. Itu kita ahli sunnah wal jamaah sebab dalil kita Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum itu, melainkan setelah kami mengutuskan Rasul kepadanya. Manalah orang nak tahu sembahyang wajib tak wajib, puasa wajib tak wajib, yang tu haram, yang ni halal. Maknanya ini puak-puak yang melampau lah. Maksudnya Mu'tazilah ni dia sebelum Nabi diutuskan pun, siapa yang tak beriman ketika itu dia masuk neraka. Siapa yang buat salah ketika itu pun dia berdosa. Kita kata tak. Selagi syariat tak dibawa oleh seorang rasul, selagi itu tak ada hukum. Itu yang kita pilih. Walaupun sembah berhala. Namun akal boleh menilai baik dan buruk dari sudut kebiasaan. Tapi bolehlah menilai. Maknanya membunuh orang tu buruk kan, tanpa sebab. Membunuh orang tanpa sebab, itu benda yang buruk. Merampas harta orang lain, menindas, itu akal bolehlah nilai secara kebiasaan, secara adat. Tetapi nak menghukum itu wajib, itu haram, dan siapa tak buat berdosa diseksa di neraka, siapa yang buat dapat pahala masuk syurga, itu tak ada. Dia hanya sekadar sesama manusia lah. Sesama manusia dia ada hukum-hukum alam, hukum-hukum adat sesama manusia. Ini tak elok, ini tak baik, ini menindas orang. Itu manusia masa itulah dia menjalani kehidupan dia. Tapi nak menghukum sampai ini berdosa dan masuk neraka, itu tak ada. Sampai tahap tu tidak. Contohnya zaman dia panggil zaman fatrah lah. Dia panggil manusia yang hidup di zaman fatrah. Zaman yang belum ada Nabi diutuskan, dia panggil zaman fatrah. Okay, katakanlah orang tu, anak dia bunuh oleh seseorang. Lepas tu dia geram, dia pergi bunuh orang tu balik. So apa hukum dia? Kan? Ataupun ada satu orang, kita kata orang yang membunuh anak orang tu tanpa sebab, itu tak baik. Tapi dia membunuh orang tu balik sebagai balas dendam terhadap bunuh anak dia, itu kita kata dah lumrah. Jadi tapi tak boleh dihukumi yang ni masuk syurga, ini masuk neraka. Tak ada. Selagi syariat belum datang, kita kata tak ada hukum. Seperti baiknya manis dan buruknya pahit. Itu benda-benda hukum adat lah. Yang tapi tak juga kan, pahit ubat kan baik juga tu. Manis-manisnya gula, kencing manis. Satu jadumet tak ada lagi. Macam mana? Yang tidak ada kaitan dengan ganjaran pahala dan ancaman seksa. Begitu juga akal boleh menilai kesempurnaan dan kekurangan sebatas yang dapat dicapai oleh akal, seperti menilai kesempurnaan ilmu dan kekurangan sifat jahil. Orang yang ada ilmu akal kata, oh bagus sempurna. Orang yang jahil tak ada ilmu akal kata dia ni kurang. Itu boleh. Nak teruskan ke? Sebab ni lepas ni tajuk sebelah ni walaupun pendek, tapi dia perlukan kepada pemahaman yang agak dalam. Dia bagi beberapa contoh hukum akal yang disepakati oleh seluruh uqala lah, orang yang berakal. Terutamanya sama ada
Islam ke bukan Islam ke, falsafah ke tak falsafah ke, orang yang mendakwa dia ni orang yang bijaksana lah, orang yang ada akal. Seluruh manusia ni hukum akal dia akan bagi tahu di sini perkara yang mustahil dari sudut akal, dia bagi 4 contoh di sini. Sebenarnya ada 6. Ada 6, dia bagi 4 saja. Saya akan tambah, tapi kalau nak bahas tu dia sekarang ni kalau saya bahas panjang jadinya. Boleh je dibahas secara ringkas, aku tak faham. Sebab ni penting. Ini akan menjadi satu alasan untuk menolak banyak perkara. Untuk kita menolak banyak perkara yang terutamanya berkaitan dengan Allah Ta'ala lah. Kalau kita tak faham yang ni, payah. Apabila kita menilai dari sudut akal lah. Kita menilai dari sudut akal, bila kita tapi terdapat 4, sebenarnya 6. Ada 6 perkara ini kalau berlaku pada semasa berhujah tadi, kita tolak. Kita tolak. Maksudnya kita nak menghukumi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti takkan terlibat 6 perkara atau 4 perkara yang ditulis ini, 4 je lah. Tapi 6 sebenarnya. Tidak tertolak dia punya. Sebab apa? Macam tadi kan. Ayat Quran mengatakan kalau ada 2 Tuhan akan hancur alam semesta ni. Okay, dari sudut mana yang dikatakan mustahil itu? Di sini dia bahas semua tu. Daur mubasyir, daur ghairu mubasyir, tasalsul, al-jam'u bainan naqidain, tarjih ghairu murajjih. Nanti ada 2 lagi, satu tahsilul hasil dengan qalbul haqaiq. Ini antara hukum akal yang disepakati oleh hampir semua. Ada juga yang menentang lah, beberapa dia tak setuju, tapi maknanya dia menentang ijma' ataupun jumhur. Ke nak buka soalan? Nanti saya rasa baik sambung. Buka soalan. Buka soalan. Ada yang nak bertanya? Yang berkaitan atau yang tak berkaitan lah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit tadi. Tadi Ustaz mention apa tu, Allah akan menurunkan Rasulnya untuk memberikan syariat lah sebelum sesuatu tadi tu. Jadi bila ada gap pada Nabi Nabi Isa lagi gap ada 100 tahun. So Nabi Muhammad, adakah kita kata pada waktu tu tak ada syariat in between tu? Sebab antara tu. Tak ada. Dia panggil zaman fatrah. Zaman fatrah. Sebab bila syariat Nabi tersebut diberikan, bila wafatnya Nabi tersebut habis. Sebab apa? Dia tidak ada dalil. Apa tu? Bawa je lah. Ikut lah. Bawa je lah. Duduk dalam kereta je. Sorry. Tidak ada dalil yang menunjukkan seorang Nabi itu dia hendaklah menyampaikan syariatnya sampailah tibanya Nabi yang lain. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang Allah hantarkan untuk seluruh manusia sehingga kiamat. Itu Nabi Muhammad sahaja. Tapi yang peliknya dialah yang paling sekejap jadi Nabi. Dihantar untuk seluruh manusia dan Nabi pun tak pernah, paling jauh Nabi pergi Tabuk. Paling jauh Nabi pergi Tabuk je. Mekah, Madinah, masa dia jadi Rasul lah. Masa dia jadi Rasul, paling jauh dia pergi Tabuk. Masa dia muda tu dia pergi berniaga ke Syam, tu paling jauh lah kot. Tak pastilah sejarah, nak kena baca sejarah sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Rasul. Setelah menjadi Rasul, Mekah, Madinah, Taif, kemudian paling jauh Tabuk. Tapi dia diutuskan untuk manusia seluruh dunia. Bahkan sampai hari kiamat, maksudnya walaupun dia dah wafat pun, dia adalah Rasul kepada seluruh manusia sampai kiamat. Tetapi tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lain. Rasul ni semua rasul untuk kaum dia sahaja. Untuk kaum dia sahaja. Dan sampai dia wafat, selesailah dia punya tugas dia, syariat dia. Yang berpegang kepada syariatnya itu meneruskannya. Kemudian generasi yang seterusnya tidak ada dalil yang kukuh yang menunjukkan bahawa mereka ini wajib
meneruskan maksudnya dakwah tadi kepada kaum yang ialah bila Rasul tu wafat banyak lagi yang tak lahir 600 tahun kan, berapa banyak orang manusia yang lahir setelah wafatnya Nabi Isa. Bukan wafatlah, Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah Nabi Isa dia angkat ke langit, berapa ramai yang lahir dalam tempoh 600 tahun tu. Adakah dia ni wajib menerima dakwah daripada kaum-kaum Nabi Musa? Berapa 13 orang je pun kan. Hawariyun tu 13 orang je pun. Itu je yang ikut Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, dia orang masuk hutan. Dia orang masuk ke dalam hutan, dia orang beribadah sampai mati. Datang Paul yang 12 Hawariyun. Datang Paul ni. Paul pun menyamar jadi Hawariyun pun join sekali. Dengar cerita dia orang duduk atas pokok. Dia orang duduk di kawasan-kawasan tinggi macam buat pondok ke atas pokok ke macam mana ke. Boleh kena bacalah ni. Lepas tu Paul ni, biasalah iblis kan. Dia dah tahu dah plan-plan dia nak membesarkan agama Nasrani ni. Datanglah si Paul ni, tak tahulah panggilan dia Paul lah, yang nama sebenarnya ketika zaman tu tak tahulah. Atau Barnabas ke apa pun tak tahu, Allahualam, macam-macam saya tak ingat lah. Jadi dia konon-kononnya Hawariyun juga yang ke-13. Bila orang manusia datang ada masalah, semua akan datang ke tempat Hawariyun dalam hutan tu. Tak akan tanya. Semua buat tak tahu je. Paul ni lah konon-kononnya nak menggantikan Nabi Isa, dia jawab semua benda. Itu yang jadi Kristian Paul. Dialah yang semua benda dia jawab. Semua benda dia jawab. Padahal dia tak termasuk pun 12 Hawariyun tu yang ketika Nabi Musa masih hidup. Jadi itulah dengan punca, kalau baca sejarah lah, itu puncanya Kristian jadi rosak ni Paul ni. Biasalah tu, iblis kan dah tahu dah planning dia macam mana nak rosak kan. Jadi dia ambil kesempatan, ini peluang ni, maknanya bila ada Hawariyun tu semua tak meneruskan dakwah Nabi Isa, tak wajib pun. Jadi akhirnya itulah dirosakkan oleh Paul tu, boleh baca dalam sejarah. Tak ada. Jadi tak ada dalil yang menunjukkan bahawa Rasul tu mesti dia kena sampaikan kepada kaum dia dan kaum dia mesti kena sampaikan kepada kaum dia yang lain supaya melahirkan setiap generasi yang akan terus menerus menyampaikan risalah agama tersebut sampailah Nabi yang seterusnya diutuskan, baru selesai tanggungjawab dia tadi. Hanya Nabi Muhammad sahaja. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang daripada Nabi Muhammad SAW itu akan wajib diteruskan. Hukum dia fardu kifayah kepada orang yang terutamanya ulama ketika itu. Jadi sahabat semua bertebaran seluruh dunia menyebarkan Islam. Itu hikmah dia. Kemudian daripada sahabat kepada tabi'in sampai terus setiap generasi hukum dia fardu kifayah. Memperjuang mendakwahkan agama Islam, menyebarkan ilmu tentang Islam, ini hukum dia fardu kifayah. Maksudnya kalau tak ada seorang pun buat benda ni, yang mendakwah manusia kepada Islam ataupun mengajar ilmu-ilmu agama Islam kepada masyarakat, semua berdosa. Satu dunia berdosa. Yang Islam lah. Sebab tu mula-mula dakwah ni fardu kifayah, mengajar ilmu ni fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kifayah maknanya kena ada sebahagian golongan. Ayat-ayat Quran penuh dalam dalil-dalil yang menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad inilah yang akan meneruskan agama Islam ni dan ulama'-ulama' mereka akan bertanggungjawab. Kalaulah ada masyarakat satu tempat tu tidak tahu agama Islam, tak tahu hukum hakam, ulama' dia akan kena. Jadi ulama' ni bukan senang. Apalagi kalau dia salah mengeluarkan fatwa, itu lagi bahayalah. Jadi disebabkan itulah bila musuh-musuh Islam ni tahu bahawa ulama'-ulama' mereka lah yang akan meneruskan agama Islam tu di dalam mengeluarkan hukum dan sebagainya, akhirnya dia pun lantiklah beberapa orang dia CIA ke apa ke pun menyamarlah jadi orang Islam. Belajarlah agama Islam, keluarkanlah fatwa-fatwa yang mengarut-ngarut. Banyak ada jenis-jenis juga yang dia akan hantar, dia takkan hantar yang bodoh-bodoh kan. Dia akan huraikan Quran, ini disebabkan ni masalah ni sana, kita tak boleh ni, kita dia. Itu yang jadi khilaf tu, betul? Bukan sekarang, zaman dulu lagi dah berlaku dah. Betul tak munculnya Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah apa semua. Takdir ni sebenarnya bukan tak ada. Jadi dalam akidah baik, dalam fiqh baik, jadi bermacam-macam khilaf ni antara puncanya itulah dia.
Tapi akhirnya macam mana pun Allah tetap menyelamatkan umat ini dengan Allah Ta'ala memberi jaminan bahawa akan ada satu kelompok yang tak akan dapat dipisongkan, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu memang dah macam tu, memang bukan. Dia panggil zaman fatrah. Dia zaman fatrah, manusia di zaman fatrah ni ada 3 jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama iaitu manusia yang macam Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, tahu kan Waraqah bin Naufal? Pakciknya Siti Khadijah. Dia mewarisi agama Kristian yang tulen itu daripada turun-temurun. Dia amalkan benda itu, dia selamat. Itu confirm selamat. Yang kedua, yang tidak menerima dakwah tadi daripada mana-mana pendakwah ataupun keturunan dia, tetapi dia dalam masa yang sama juga dia tidak menyembah mana-mana Tuhan. Dia hidup macam manusia biasa lah, macam makan, minum, kahwin, tapi dia tak ada unsur-unsur penyembahan kepada Tuhan mana-mana pun tak ada. Ini antaranya termasuklah kedua ibu bapa Nabi, jenis golongan macam tu. Dia tak ada sembah berhala, dia tak, tapi bahkan tak sembah Allah juga. Tapi maknanya tak hidup dengan hidup bertuhan lah. Bukan menafikan Tuhan, tak tahu pun. Maknanya masa tak ada yang bagi tahu. Walaupun ada kaul kata mereka hidup agama Nabi Ibrahim dan semua macam itu, kena baca sejarah lah. Yang pentingnya tak menyembah berhala lah. Okay, yang ketiga, golongan yang kedua ni selamat masuk syurga. Yang ketiga ni ada khilaf. Yang menyembah berhala, bahkan yang mencipta berhala, bahkan menyembah berhala dan mengajak orang menyembah berhala lagi. Golongan yang ketiga ni ada khilaf. Sebagai ulama kata masuk neraka. Sebagai ulama kata tak, dimaafkan juga. Ni ada khilaf. Yang ketiga ni ada khilaf. Walaupun yang kedua tadi ada khilaf juga, tapi kita ahli sunnah wal jamaah kata yang kedua yang ni diselamat. Maksudnya mak ayah Nabi, Abdullah dengan Aminah, selamat daripada neraka, masuk syurga. Walaupun ada dalil dalam Sahih Muslim mengatakan inna abi wa abaka finnar. Tapi kata semuanya bapaku dan bapamu di dalam neraka. Sahih Muslim tu. Itu ada pembahasan panjang. Ulama kata yang Nabi maksudkan abi itu Abu Talib. Sebab yang jaga Nabi sampai umur 40 jadi Nabi itu siapa? Abu Talib. Nabi kecil-kecil lagi kan, umur mak dia meninggal ketika dalam kandungan, dah bapa meninggal. Tu kan ketika mak dia meninggal ketika umur 5 tahun. So yang jaga dia Abdul Muttalib sekejap, lepas tu meninggal. Abi Talib lah yang jaga dia, seolah-olah bapa dia memang orang Arab ni pakcik bapa. Abi itu, perkataan abun, abi itu bapaku. Boleh berlaku kepada pakcik, apalagi pakcik yang menjaga dia sampai dia jadi Nabi, yang membela dia, siapa? Abu Talib. Tapi sayangnya kan Abu Talib tak mengucap. So Nabi maksudkan tu bapa ke tu Abu Talib. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat golongan yang kedua tadi yang tak menyembah Allah dan tak menyembah apa-apa pun, mereka selamat daripada neraka, masuk syurga. Cuma syurga dia syurga khusus lah, sebab dia orang tak amalkan Islam kan, tak ada amalan yang nak tapi ada ulama kata dinilai juga dia orang punya akhlak dia ketika itu, mungkin dia bantu orang, tolong orang kan. Dia walaupun tak ada agama masa tu, tapi tolong orang, bantu orang, tak menyusahkan orang. Yang ketiga ni memang ahli sunnah sendiri ada khilaf. Maksudnya dia menyembah berhala dan sebagainya. Sebab ada dalil juga, ada dalil yang menunjukkan Nabi kata beberapa Siti Aisyah tanya tentang beberapa tokoh-tokoh Arab jahiliyah yang pemurah misalnya, tetapi dia tak sempat. Nabi sebelum Nabi ada, tapi Nabi diutuskan jadi rasul kan umur 40 tahun. Sebelum Nabi diutus jadi rasul dia dah meninggal. Itu apa nasib dia? Ada hadis yang Nabi mengatakan mereka itu di neraka. Cuma ulama kata tak, itu Nabi benda tu dimansuhkan, maksudnya Nabi belum lagi mengetahui perkara yang sebenar. Kemudian baru diberitahu oleh Nabi SAW setelah turunnya ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa, turun kemudian. Surah tu turun lambat kemudian, maka barulah ulama kata ayat tu memansuhkan segala dalil yang menunjukkan mereka tu masuk neraka. Itu ada khilaf, memang ada khilaf di kalangan yang golongan. Yang kedua pun ada khilaf, tetapi ulama tarjihkan selamat daripada neraka, masuk neraka. Yang ketiga ni memang khilaf dalam sunnah memang, tetapi jumhur Asy'ariyah kata selamat juga. Asy'ariyah kata selamat juga walaupun sebab berhala sikit. Banyak lagi bahasanlah tentang bab ni. Ada lagi soalan? Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
Waalaikumsalam. Ustaz, ini tentang Isra dan Mi'raj, Ustaz. Ini umumnya kita tahu bahawa Isra dan Mi'raj berlaku pada tanggal 27 Rejab. Ini umumlah kita punya Masyhur. tapi ada pendapat mengatakan tidak ada hadis yang sahih mengatakan pada 27 Rejab. Tapi ada pendapat yang kuat mengatakan ia berlaku pada bulan Ramadan, 16 bulan sebelum berlakunya hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku pada bulan Muharram setahun 2 bulan sebelum hijrah. Dan yang ketiga, ada pendapat kita mengatakan ada juga pendapat yang kata pada bulan Rabiul Awal setahun sebelum hijrah. Jadi ini ada tiga pendapat ni. Jadi macam mana pandangan Ustaz untuk menghuraikan hujah-hujah ni, sebab umum kita tahu Isra Mi'raj berlaku pada 27 bulan Rejab. Ini yang ada kita nak dapat sikit penjelasan lah, huraian kepada Ustaz. Okey. Okey, yang pertama, apakah hukum kita beriktikad akan terjadinya Isra dan Mi'raj? Jadi ulama sepakat bahawa dia jadi double suara. Ulama sepakat mengatakan bahawa kita dalam bab Isra dan Mi'raj ini kita wajib beriktikad terjadinya Isra kepada Nabi, kerana itu jelas di dalam Al-Quran, ayat yang muhkam yang tidak perlu ditakwil lagi, iaitu surah Al-Isra, ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu wajib kita i'tikad. Titik. Kita tak diwajibkan beriktikad bila dia berlaku, macam mana dia berlaku, apa semua tak. Cukup setakat kita wajib beriktikad bila zaman tu dia tak ada istilahnya immigration ke, Nabi nak pergi Mi'raj dia kena daftar dulu, ambil visa tu pergi ke langit, tak ada. Tak ada orang pun yang merekod bilakah zaman. Jangankan Isra Mi'raj, seluruh peristiwa yang berlaku sepanjang zaman Nabi itu pun khilaf. Bila Nabi dilantik jadi Nabi, bila Nabi hijrah ke Madinah, bila berlaku perang Badar, bila berlaku Fatah Mekah, bila Siti Khadijah meninggal, bila Abu Talib, mana tak ada siapa pun masa itu catat, dan kebanyakan orang Arab ketika itu ummi, tak tahu menulis. Jangankan Isra Mi'raj, semua Nabi lahir bila pun khilaf, Nabi wafat bila pun khilaf, segala peristiwa khilaf. So nak cakap apa lagi? Dan kita tak wajib pun mengetahui secara i'tikad, wajib beriktikad berlakunya Isra bila, Mi'raj bila, Fatah Mekah bila, Nabi lahir bila, tak ada. Dan tak ada orang pun ketika itu yang terfikir, ini aku kena catat lah ni, nanti umat akan datang tak tahu tarikh ni kan, dia orang sambut Isra Mi'raj kan, salah hari kan, salah dosa ni. Tak ada. Sambutlah, nak sambut hari-hari apa pun sambutlah. Dan tak wajib sambut pun, nak sambut, tak nak sambut sudah. Tak disuruh sambut pun. Jadi kebiasaan saja peristiwa itu peristiwa besar. Bila berlaku peristiwa macam Merdeka, kenapa kita raikan setiap 31 Ogos kita raih sambut kemerdekaan? Sebab itu peristiwa besar dalam Malaysia. Nabi pergi Mi'raj ni peristiwa besar, maka umat Islam sambut untuk mengingati peristiwa yang agung dalam Islam, berlaku Nabi kita pergi ke langit. So tarikh dia tak tahu. Tarikh dia, tapi yang masyhur 27 Rejab. Tapi bukan qat'i 100% tidak. Itulah pendapat yang masyhur. Ibnu Hajar Asqalani mengarang sebuah kitab Isra Mi'raj, Imam Suyuti pun ada mengarang sebuah kitab Isra Mi'raj. Imam Ibn Hajar tahun 852 dia meninggal, ulama Qurun yang ke-9. Imam Suyuti tahun 911 dia meninggal. Dia dua-dua ulama besar muhaddis, mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj dan disenaraikan. Yang tadi tuan baca 3-4 tarikh je, saya boleh baca 20 tarikh.
20 tarikh yang ulama khilaf berlakunya Isra' Mi'raj. Memang berlaku khilaf. Dan kita kena tengok apa hukum kita beriktikad bertarikh. Tak ada tuntutan dalam Islam kita wajib beriktikad bila berlaku Isra' dan Mi'raj. Tak ada. Kita hanya wajib beriktikad adalah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bahkan Mi'raj itu ada khilaf mengatakan bahawa siapa yang menafikan Mi'raj itu tidak sampai kafir tetapi dia fasik berdosa saja. Sampai ada yang kata macam tu, tapi ulama jumhur kata siapa nafi Mi'raj kafir juga. Sebab hadis mutawatir. Berlakunya Mi'raj tu mutawatir, cuma dia punya tarikh, dia punya kaifiat, dia punya segala peristiwa yang berlaku semasa Mi'raj itu khilaf banyak. Banyak khilaf. Saya kitab tu ada Imam Suyuti dengan 2 muhadis besar ni, kitab tebal mengumpulkan semua hadis yang meriwayatkan tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' tak payahlah pasal jelas dah Quran. Tapi kita kena tahu di mana kita punya kewajipan kita. Kita wajib beriktikad berlakunya Isra' dan Mi'raj, selesai. Macam mana berlaku, bila berlaku. Syiah ulama khilaf berlaku dengan roh dan jasad ke, berlaku dengan roh sahaja ke, atau berlaku dalam mimpi ke, berlaku di alam nyata ke, itu khilaf. Yang ulama masyhur kata pendapat yang berlaku dengan roh dan jasad. Apa tu kalau roh dan jasad macam mana pula Nabi bertemu dengan nabi-nabi lain di Masjidil Haram tu, Masjidil Aqsa tu mengimami nabi-nabi yang lain. Nabi roh dengan jasad, nabi-nabi lain roh saja. Macam mana tu? Lepas tu jumpa Nabi Adam langit pertama, jumpa Nabi ni langit kedua, jumpa Nabi itu langit ketiga dan seterusnya, Nabi Ibrahim langit 7 tu macam mana? Nabi-nabi di langit tu ada roh dengan jasad ke? Nabi Muhammad roh dengan jasad. So kalau kita ni roh dengan jasad, boleh ke kita jumpa dengan roh? Macam-macam pembahasan. Tapi tak wajib. Kita hanya wajib beriktikad berlakunya Isra' kerana dia dicerita dalam Quran secara jelas. Siapa engkar kufur. Dan Mi'raj ada khilaf, tetapi yang rajih Ahli Sunnah wal Jamaah kata tetap juga wajib i'tikad Mi'raj tu berlaku siapa engkar kufur. Walaupun ada kaum kata tak kufur tapi fasik, itu minoriti. Selain daripada itu tak wajib. Selesai. So nak apa lagi nak bergaduh? Bergaduh pasal tarikh apa? Pasal dia dengki orang tu, orang sambut 27 Rejab, dia kata bid'ah menyambut Rejab, lepas tu alasan lagi nak sambut tu pun tarikh tu pun tak betul, orang ulama khilaf nak sambut. Engkau nak sambut hari-hari pun boleh lah, tak ada siapa nak marah. Sambutlah hari-hari. Tak perhatikan, okey, kumpulkan semua tarikh-tarikh yang dikhilafkan tu, engkau sambut. Tak ada masalah. Tak nak sambut pun tak apa, tak dituntut nak sambut pun. Orang hanya nak menyambut tu kerana apa? Kerana nak memperingati hari keagungan dalam Islam. Itu saja. Tak wajib, tak sunat pun. Tak sunat pun. Nak sambut, tak nak sambut sudah. Yang bestnya kalau ada negeri bagi cuti, itu best lah. Isra' Mi'raj cuti, Selangor tak kan? Ini yang orang nak mempertikai-pertikai tu, nak tanya apa sebenarnya maksud kau nak mempertikaikan benda ni. Jangan kau pertikaikan, ulama' daripada dulu lagi dah pertikaikan tarikh tu. Nak menentukan bila berlakunya bukan saja Isra' Mi'raj, segala perkara yang berlaku dalam Islam. Nak tanya bukti, tak ada satu pun tarikh pun Nabi sesungguhnya aku telah lahir pada tarikh sekian. Sesungguhnya aku telah pergi Mi'raj pada tarikh sekian. Ada dalil? Ada Nabi beritahu bila? So kalau tak ada dalil, nak ikut cakap siapa? Kan yang selalunya yang mempertikaikan benda ni kononnya berpegang kepada Quran dan hadis. So kalau kau berpegang pada Quran hadis, yang mana satu hadis Nabi yang mengatakan aku sesungguhnya aku telah pergi Mi'raj pada tarikh sekian. Siapa yang kata tarikh lain dia berdosa. Ada ke hadis Nabi kata? Benda khilaf. Tak perlu pun, Islam tak suruh pun kita tahu. Yang wajib kita tahu 1 Syawal lah, tu wajib tahu. 1 Ramadan wajib tahu. 12 Zulhijjah itu wajib tahulah. Tarikh-tarikh yang ada ibadah yang khusus yang dilakukan, itu wajib kena tahu. Itu tak ada khilaf. Itu tak ada khilaf. Khilaf hari raya, dia yang kata 1 Syawal, dia yang kata raya 10 Syawal. Itu tak ada khilaf. Ini Mi'raj ke, Maulid Nabi ke, apa Fatah Mekah ke, Perang Badar ke, memang khilaf. Bacalah kitab sejarah. Kalau yang orang tu duk suka sibuk benda-benda yang tak wajib tahu, dia sibuk dengan khilaf-khilaf. Orang dalam bab Mi'raj cerita keagungan Mi'raj itu, apa pengajaran yang boleh kita ambil mana? Ini dia sibuk duk bahas, ulama khilaf pula. Kenapa kita sambut 27? Ulama tu kata tarikh ni. So apa maksud kau sebenarnya? Kau nak bagi tahu ni? Apa maksud yang mempertikaikan khilaf berlakunya? Apa maksud dia? Orang bahas Isra' Mi'raj nak ambil pengajaran, nak tahu keagungan peristiwa Isra' Mi'raj tu, dia pergi bahas tarikh khilaf pula. Apa maksud kau sebenarnya? Tanya dia.
Kau nak suruh orang jangan sambut lah. Oh kalau macam tu, terlalu tarikhnya kita jangan sambut langsung, kalau sambut bid'ah. Macam tu. Itu je akhirnya. Ini semua Wahabi semua ni, yang mempertikaikan. Apa maksud dia? Kita nak menyampaikan kepada masyarakat, kita lupakan semua khilaf-khilaf tu semua. Tak penting dan tak wajib pun tahu. Kita nak sampaikan apakah yang pengajaran yang perlu kita ambil, yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu, apa dia punya faedah dia, kelebihan dia, pengajaran dia. Itu yang kita nak tahu. Oh ni sibuk duk khilaf tarikh, tahu tepat tarikh tu ni. Apa maksud kau sebenarnya? Kau nak cakap apa? Apa yang kau nak sampaikan di sebalik tarikh? Bukan saja Isra' Mi'raj, seluruh peristiwa Islam yang tak wajib kita tahu tu khilaf. Itu saya punya huraian lah. Okey, cukup. Okey ke? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Sama. Jelas. Ada lagi soalan? Ustaz, ini nak tanya sikit lah komen Ustaz lah. Ya saya. Mungkin ada dalil ke, ya, berkait dengan Isra' Mi'raj, ya. Tempoh tu berapa lama Ustaz? Waktu lah Nabi buat Isra' dan Mi'raj, yalah, berapa lama? 1 hari, 2 hari, dalam masa berapa lama tu rasa-rasa kalau ada dalil-dalil? 1 malam saja. 1 malam sahaja. Semua hadis-hadis menunjukkan Nabi pergi 1 malam sahaja. Malam tu pergi, malam tu juga balik. Malam tu pergi, malam tu juga balik. Itu pada alam Nabi. Alam dunia ni, yang alam yang kita ni lah. Sampai yang dikatakan tempat tidur Nabi masih panas lagi tu, itu kena cari riwayat dia lah. Tapi kena ingat, kalau hakikat perjalanan itu, tak adalah Nabi tak bagi tahu berapa lama. Tapi ada hadis Nabi mengatakan bahawa jarak di antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Seterusnya setiap langit tu 500 tahun perjalanan. Di langit yang ketujuh, itu di sana paling hujung sekali ada satu nama dipanggil Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu macam satu sempadan yang mana semua makhluk yang berada di langit yang ketujuh ke bawah tidak akan boleh melepasi Sidratul Muntaha. Jadi ada sempadan. Dan di atas Sidratul Muntaha tu ada lautan yang dalamnya 500 tahun. Lautan yang dalamnya 500 tahun, dan di sana nanti ada syurga-syurga, terutama syurga Firdaus di tengah-tengah di bawah Arash, beserta syurga-syurga yang lain. Tak tahulah keluasan syurga tu besar mana, wallahu ta'ala alam. Kemudian ada Arash Allah Ta'ala. Arash Allah Ta'ala itu makhluk yang paling besar yang menjadi bumbung kepada alam semesta. Ada 8 tiang. Ada 8 tiang penyangga Arash. Jarak di antara satu tiang dengan satu tiang tu 50,000 tahun. Maknanya kalau kita nak pusing Arash itu, maknanya setelah 8 kali 5, 400,000 tahun baru selesai. Bukan 400,000 tahun dunia, ya. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Jadi 400,000 kali 365 kali 1000. Tahun perjalanan baru kita boleh selesai pusing balik. Dia punya ukur lilit dia. Ukur lilit Arash. Tapi bentuk dia apa macam mana, wallahualam, ulama hadis kata bentuk macam kubah. Itu bayangkanlah dia punya, tapi Nabi tak pernah cerita dan tidak ada hadis yang sahih di manakah Nabi menerima solat itu. Tak jumpa, bukan berjumpa dengan Allah, maksudnya Allah berada di situ. Itu sebenarnya yang paling penting dibahas. Orang duk gunakan dalil, Nabi pergi situ, Allah ada kat situ. Okey, di sekarang ni Nabi, hadis hanya menceritakan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, yang hadis yang sahih. Lepas tu apa terjadi, itu semuanya tidak ada penerangan yang detail. Nabi melepasi Sidratul Muntaha ke, Nabi pergi ke Arash ke, atau macam mana Nabi di Mustawa ke, atau apa, khilaf. Turun naik 9 kali, turun naik 9 kali itu antara Nabi Musa dengan menerima solat. Dia bukan turun naik apa, dia turun naik Nabi Musa pula di langit yang ke-6. Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Yang turun naik tu antara Nabi Musa dengan langit yang ke-7. Tu di sana. Okay, Nabi menerima, kita hanya kata Mi'raj ni Nabi menerima solat.
Bukan Nabi pergi berjumpa dengan Allah dan Allah ada di situ, tidak. Itu faham batil. Nabi Musa pun tak pergi pun. Nabi Musa jumpa Allah di Bukit Tursina, menerima Taurat. So Allah ada di Bukit Tursina ke? Allah turun landing kat Bukit Tursina. Itu siapa yang etikad macam tu fahaman batil, boleh jadi kafir. Jadi Nabi Musa pergi di Bukit Tursina, Nabi Muhammad pergi ke langit yang ketujuh, sama-sama saja Allah Ta'ala tidak berubah, Allah Ta'ala tetap dengan dia punya zat, dia tak berubah-ubah. Senang, mudah nak ceritalah. Sekarang ni saya nak tanya, tuan-tuan jumpa saya, sekarang ni saya ada dalam rumah tuan-tuan ke? Saya ada di Surau Suguriah ke? Sekarang ni, saya ada di mana? Saya ada di Langat sekarang ni. Saya ada di Langat. Haji Wahid ada kat rumah dia, Fauzi ada kat rumah dia, Haji Sarudin ada kat rumah dia, Janumet ada kat rumah dia. Semua ada tempat masing-masing tapi semua jumpa saya ke? Logik tak logik berlaku pertemuan? Dengar tak suara saya? Jadi saya kata saya hadiahkan saya hadiahkan saya bagi amalan lah. Saya bagi amalan 50 kali subhanallah. Contoh. Sekejap lagi minggu depan kita jumpa lagi. Ustaz 50 banyak sangat, kurangkan sikit. Okey, saya kurangkan jadi 45. Minggu depan lagi kuliah lagi. Ustaz 45 tak boleh lah. Kurang lagi saya kurang 40. 9 kali pertemuan kuliah online kita jadi 5. Boleh tak boleh nak tanya? Saya datang ke Surau Suguriah sekarang ni lah, setiap panjang kita online ni. Boleh tak boleh? Ini bukan nak kata Nabi pergi sana, Nabi bawa handphone, jumpa Allah dalam online. Bukan, itu jangan jadi bodoh. Itu orang bodoh je yang fikir macam tu. Manusia boleh mencipta satu alat untuk kita bertemu secara tak jumpa pun. Saya di rumah saya, tuan-tuan di rumah masing-masing, tapi kita bertemu secara online. Manusia boleh cipta, Allah Ta'ala bagi izin kepada manusia cipta satu alat. Okey, nak tanya Allah Ta'ala tak mampu ke jumpa Nabi? Allah kena pergi juga kat situ, Nabi pergi situ jumpa. Allah tak boleh buat lah. Mustahil Allah Ta'ala jumpa, Allah tak ada kat situ, Nabi pergi turun naik 9 kali. Ini hujah orang bodoh, hujah orang yang merendahkan Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala maha berkuasa, 1001 cara Allah boleh buat berjumpa dengan Nabi tanpa Allah berada di situ, tanpa Allah duduk di langit, tanpa Allah bertempat, tanpa Allah berjisim, tanpa Allah berada depan Nabi. Allah maha kuasa. Ini orang jahil, orang bodoh kata Allah ada kat situ. Nabi Musa jumpa Allah di Bukit Sina, Allah duduk di Bukit Sina ke? Allah pergi ke Bukit Sina, siap bercakap lagi. Ada dialog tu dirakam dalam Quran. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dialog Allah cakap, Nabi Musa jawab, Allah tanya, Nabi Musa jawab. Oh, Allah duduk kat Bukit Sina. Itu orang yang jahil dan kafir siapa yang tikak Allah Ta'ala duduk di Bukit Sina. Sama saja. Kena faham, sebab tu kita belajar sifat 20 Allah tu qadim. Qadim ni tak berubah. Dia tetap di mana dia berada dengan zat dia. Sama ada yang nak jumpa Nabi Musa ke, nak jumpanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke, kita besok di syurga. Kita di syurga akan bertemu dengan Allah, melihat Allah, tetap Allah Ta'ala dia qiyamuhu binafsih, tak berubah. Kita dalam syurga, Allah Ta'ala berada di mana dia berada dengan zat dia tanpa bertempat, tanpa dia berubah-ubah. Ketibaan Allah Ta'ala dengan rombongan malaikat ke dalam syurga untuk disaksikan oleh ahli syurga. Inilah barisan kita. Allah datang. Macam tu ke? Siapa yang tikap macam tu kufur? Kita akan melihat Allah dengan satu kaifiat yang Allah Ta'ala akan ciptakan kerana dia maha berkuasa, dia maha berkuasa lah. Maha bijaksana. Dia boleh buat 1001 lah orang Melayu kata, 1001 kaifiat, maksudnya apa saja kaifiat untuk dia memperlihatkan zat dia kepada manusia macam-macam cara. Jangan memandang rendah. Kalau kau kata, kalau macam tu, kalau kita lihat Allah, Allah mestilah dekat depan kita. Nabi Muhammad jumpa Allah turun naik 9 kali, mesti Allah kata, itu kau bodoh, kau jahil, kau tak tahu akidah. Saya bukan nak marah abang ni, ini kena tegas. Ini akidah ni, bukan main-main. Kau ingat apa? Semua benda berlaku ikut akal kau. Oh, akal kau kata mana boleh Allah Ta'ala tak ada di situ. Lepas itu Nabi pergi jumpa turun naik 9 kali. Macam mana Allah tak ada di situ? Itu akal kau. Kau ingat akidah ni ikut akal kau. Bila kita guna akidah guna akal, dia marah. Lepas tu dia kata, kalau Allah tak ada kat situ, macam mana boleh tu Nabi naik turun 9 kali, Nabi buat apa? Nabi pergi ke tempat dia untuk menerima solat itu. Kita balik rumah pergi masjid sembah Allah.
Kita balik rumah pergi masjid sembah Allah. Berapa puluh kali kita pergi. Allah ada kat masjid ke? Itu tempat kita beribadah kepada Allah. Kita disuruh menyembah Allah di situ. Allah ada depan kita ke? Pulang balik rumah pergi masjid sembah. Lepas tu balik lagi pergi. Berapa puluh kali kita pergi masjid sembah Allah. Allah ada kat situ. Kita disuruh sembah Allah. Sama je. Nabi tempat untuk menerima solat tu di situ. Yang ulama khilaf di Mustawa ke, di Arash ke, di Satu Muntaha ke, ulama khilaf. Tak ada dalil yang sahih. Nabi pergi ke tempat tu untuk dia tempat dia menerima solat itu. Bukan Allah ada kat situ. Itu akidah yang batil. Tak faham, tak belajar akidah. Oh, kalau macam tu macam mana? Apa yang Allah tu ikut engkau ke? Allah terpaksa ikut akal engkau. Akal engkau tak faham, Allah makin ikut akal engkau. Faham? Saya bukan marah, ini ketegasan. Tak marah. Marah pun tak ada faedah. Yang saya marah tu bila kita ahli sunnah je terpengaruh dengan dia orang. Hujah-hujah. Wah, kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi 9 kali, Nabi jumpa siapa? Itu saya marah. Kalau belajar akidah dengan saya, apa tu Ustaz? Macam mana? Kalau betul Nabi naik turun macam mana 9 kali jumpa siapa? Ya Allah, bertahun-tahun aku ajar akidah orang. Tak faham-faham lagi. Bukan saya ni, seluruh ahli sunnah wal jamaah sepakat. Orang yang tu kononnya tak boleh gunakan. Oh, lepas tu bila bab ni pula, oh macam mana? Tak logik lah, Allah Ta'ala tak ada kat situ. Nabi turun naik 9 kali, jumpa siapa? Siap bercakap lagi, bagi solat dah tentulah minta kurang. Habis Nabi Musa tu, Allah duduk di Bukit Sinai, jumpa dia. Siap sembang-sembang lagi. Dirakamkan dalam Quran lagi. Itu kalau tak belajar akidah sesat. Lepas tu ni Quran hadis. Quran hadis pun menyesatkan orang kan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah kata Quran itu boleh menyesatkan ramai orang dan juga boleh memberi petunjuk kepada ramai orang. Bukan kerana Quran itu menyesatkan. Kau yang tak faham Quran dengan fahaman yang sebenar akhirnya jadi sesat dan menyesatkan orang lain. Faham Allah Maha Sempurna, Maha Kuasa. Dia tak heranlah dengan semua dunia ni, alam ni. Dia tak perlu langsung pada alam ni. Dia tak perlu nak pergi ke langit tu. Tak perlu nak cari tempat duduk situ jumpa Nabi. Tak perlu nak turun bukit sana. Tak perlu. Dia Maha Kuasa. Alah, Thanos pun tengok. Thanos boleh hilang-hilang masuk tukar-tukar alam. Tengok kan. Itu Mak Saleh pun pandai. Dia bagi satu kuasa dekat Thanos tu. Dia boleh pergi alam tu, tukar alam ni. Tukar dia batu dengan batu warna apa tu entah. Batu warna hijau tu kan. Batu warna hijau tu dia boleh tukar alam, terbalikkan alam semua. Itu Mak Saleh pun guna otak. Maknanya Thanos tu nak dianggap paling hebat lah kononnya. Pun boleh macam-macam. Ni Allah tak boleh buat. Allah lebih dahsyat pada tu lah, di luar sangkaan kita. Allah Ta'ala boleh bertemu dengan siapa saja yang dia nak bertemu tanpa dia berada di situ. Kalau Thanos pun boleh buat dalam filem, manusia pun boleh terfikir otak nak buat macam tu. Yang orang yang hebat, dia tak perlu. Dia boleh tukar-tukar alam dia. Tapi tetap jugalah dia ada jisim, ada jasad dengan buruk tu, muka hodoh dia tu. Dia muncul keluar kan. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa. Jangan memandang rendah kepada Allah. Jangan cuba nak maha memahami Allah. Oh, kalau macam tu tak logik lah macam ni. Kalau macam tu macam mana? Astaghfirullahalazim. Kenal betul-betul Allah tu maha berkuasa. Dalam mimpi kita jumpa orang tu ada dalam mimpi kita ke? Allah Ta'ala bagi kita mimpi. Semua orang pernah mimpi, pernah jumpa bidadari, pernah jumpa perempuan, pernah jumpa orang dalam mimpi. Nak tanya jumpa kat mana tu dalam mimpi tu? Orang yang dalam mimpi kita jumpa tu kat mana? Tapi bukanlah nak kata Allah, Nabi pergi Mi'raj, Nabi mimpi jumpa Allah ambil semayang. Tak, itu satu kaifiat je Allah bagi contoh. Hai manusia, aku bagi kau alam mimpi, itu pun kau dah tak faham dah. Aku mimpi tadi, aku jumpa siapa? Aku jumpa kat Mekah pula tu, aku pergi Mekah ke tadi? Seolah-olah real. Sampaikan dia jumpa perempuan tu, dia boleh pula projek dengan perempuan tu sampai terpancut. Betul? Sedar-sedar dah basah kain. Asal basah ni? Mimpi kena kejar rimau berpuluh-puluh. Bangun berpuluh-puluh. Tapi dalam mimpi je betul ke rimau kejar kau? Kenapa sama kau berpuluh-puluh? Mimpi. Sampai terjerit-jerit. Bang, kenapa jerit ni? Abang ada orang nak pukul tadi. Mana ada orang nak pukul? Siapa yang nak pukul dalam mimpi tu? Siapa yang kita jumpa dalam mimpi tu? Itu baru mimpi Allah bagi. Ingat apa? Allah Ta'ala, Nabi, macam tu Nabi jumpa Allah dalam mimpi lah. Allah boleh buat 1001 cara selain daripada mimpi nak bertemu antara dia dengan makhluk dia, dengan Nabi ke,
Nabi Musa ke, kita di syurga nanti bertemu dengan Allah, berjumpa Allah, melihat Allah dengan kaifiat yang kita takkan faham. Kalau orang tu boleh percaya Nabi pergi Mi'raj dalam masa berapa? 8,000 tahun. Kalau kita kira yang saya bagi contoh 500 tahun tadi kan. Katalah 4,000 pergi, 4,000 balik. Itu belum lagi masuk syurga, masuk neraka. 8,000 tahun lebih boleh berlaku dalam satu malam saja. Itu dia boleh percaya. Tapi Allah tak bertempat, dia tak percaya. Oh, tak apa. Otak aku tak boleh cerna lah. Allah tak ada kat situ. Kalau macam tu kau jangan percayalah yang Mi'raj tu berlaku beribu tahun dalam satu malam. Faham Wah, 2 jam lah. Ada lagi? Ada lagi? Okay, Ustaz. Ada kot. So minta maaf lah, saya bukan marah. Kita tegas. Tegas ni lain. Bab-bab ni bahaya kalau kita berlembut bab ni tahu. Dia kena tegas. Bukan marah marah. Tak ada orang nak marah bukan apa ni. Majlis taklim, majlis ilmu mana ada marah-marah. Ini tegas. Nabi kalau bagi khutbah hari Jumaat sampai merah padam muka Nabi, timbul urat-urat di mata Nabi. Itu ada hadis riwayat. Nabi bagi khutbah kadang-kadang lah. Nabi punya tegas tu sampai merah padam muka Nabi, sampai tegang urat-urat Nabi. Bukannya marah, tegas. Kena ada benda kita kena tegas. Supaya dia ingat betul-betul. Marah pun tak ada gunanya. Cukup Cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cukup Jadi, clear. setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Kalau yang terasa tu minta maaf banyak-banyak. Jadi kita tanggung dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama.